Okey, selamat petang kepada semua penilai untuk e-Colloquium. Saya, Cikgu Sandy Anak Sidik dari SK St. Colomba. Jadi tajuk kajian saya ialah penggunaan kaedah bercerita menggunakan gambar bersiri dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah tahun 4 di sebuah sekolah rendah di daerah Miri ya. Saya menggunakan kajian kes. Okey. Okey, untuk pengenalan bagi kajian saya ini ialah seperti mana yang semua tahu ialah sejarah ialah pengajian tentang masa lalu seseorang dan menyurus kepada manusia yang tinggal dalam sesebuah kelompok sosial. Okay. Mata pelajaran sejarah telah diajar di sekolah rendah bermula pada tahun 2014. Seperti mana kita tahu bahawa mata pelajaran sejarah syarat dengan fakta serta memerlukan pemahaman serta fokus yang mendalam bagi murid untuk memberi tumpuan terhadap pengajaran guru. Kegagalan murid menguasai isi pelajaran, mata pelajaran ini amat membimbangkan kerana ianya kurang diberi penekanan oleh murid di sekolah rendah. Okay. Jadi kaedah bercerita menggunakan gambar bersiri, kajian saya ini ialah ianya merupakan teknik kaedah atau teknik adalah satu muslihat atau strategi yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil yang maksimum dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mengikut Edward M. Anthony 1963. Penggunaan urutan gambar yang digunakan oleh guru semasa bercerita mengenai isi pelajaran dalam sesuatu mata pelajaran. Okay. Jadi tujuannya kajian inilah untuk mengenal pasti kaedah sesuai untuk membantu murid menguasai mata pelajaran sejarah dalam di kalangan murid di sekolah rendah. Okay. Pernyataan masalah kajian saya ialah mata pelajaran sejarah seringkali dianggap sebagai the death of curriculum. Okay. Suasana pengajaran dan pembelajaran sejarah yang tidak menyeronokkan, lebih mementingkan hafalan fakta dan berorientasikan peperiksaan. Mata pelajaran ini tidak diminati berbanding dengan mata pelajaran yang lain. Gaya pengajaran sesetengah guru sejarah yang bersifat tradisional telah menimbulkan perasaan bosan di kalangan murid semasa mereka belajar mata pelajaran ini. Selain pada itu, penyataan masalah terakhir menurut kajian saya ialah tumpuan murid lebih kepada mata pelajaran utama sahaja. Maksudnya di sini ialah murid lebih memberi tumpuan terhadap mata pelajaran peperiksaan sahaja berbanding dengan mata pelajaran sejarah. Okay. Persoalan kajian. Okay. Ada 3 persoalan kajian di sini yang akan dijawab dalam kajian saya nanti ialah 1. Adakah kaedah bercerita menggunakan gambar bersiri dapat menarik minat murid dalam mata pelajaran sejarah? 2. Adakah penggunaan gambar bersiri dalam mata pelajaran sejarah dapat membantu murid menguasai isi pelajaran yang diajar? Dan persoalan yang ketiga, bagaimanakah persepsi dan penglibatan murid terhadap penggunaan gambar bersiri dalam mata pelajaran sejarah? Objektif kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengkaji adakah kaedah bercerita menggunakan gambar bersiri dapat menarik minat murid dalam mata pelajaran sejarah. Kedua, mengkaji adakah penggunaan gambar bersiri dapat membantu murid
menguasai isi pelajaran dalam mata pelajaran sejarah, dan yang ketiga, mengkaji persepsi murid dan penglibatan mereka terhadap penggunaan gambar bersiri dalam mata pelajaran sejarah. Tinjauan literatur. Okay. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Taylor E. tahun 2000, murid yang diajar menggunakan unsur naratif, iaitu cerita rakyat, telah mendapati teknik ini berkesan untuk membantu murid lemah serta murid yang cemerlang pada masa sama mewujudkan minat dan bersemangat belajar. Manakala bagi hasil kajian Chu 2003, keedah bercerita dapat membantu murid mengatasi rasa bosan terhadap sesuatu mata pelajaran yang diajar. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Lo Siu Lee 2004, apabila keedah bercerita dalam bahasa Inggeris dilaksanakan, semua kanak-kanak prasekolah berpandangan positif dan berminat terhadap bahasa Inggeris. Okay. Bagi kajian Ong pula, Ong Eng Tek dan Ahmad Nizam 2009, kajian berkenaan dengan keberhasilan model kartun yang digunakan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran biologi tingkatan 4 telah mendapati minat pelajar terhadap mata pelajaran biologi telah meningkat. Okay. Dan ini ialah kajian luar negara. Kajian yang dilakukan oleh Jehoda dan rakan-rakannya pada tahun 1976. Okay, penggunaan gambar dalam pengajaran dan pembelajaran untuk menguji dua jenis bahan pengajaran, iaitu penggunaan teks bergambar dan penggunaan teks tidak bergambar. Jadi hasil kajian telah mendapati hampir kesemua kanak-kanak yang terlibat dalam kajian tersebut menunjukkan hasil yang lebih positif dalam pembelajaran mereka. Menurut kajian Green MC 2004, kajiannya yang bertajuk Storytelling in Teaching telah mendapati penggunaan keedah bercerita dapat membantu respondennya mengingat fakta, keyakinan dan motivasi meningkat dan murid menjadi lebih seronok belajar. Manakala menurut kajian Frey dan rakannya 2008, dapat memudahkan murid untuk memahami apa yang hendak disampaikan oleh guru mereka kerana buku teks yang disertakan dengan gambar dapat mempermudahkan penyampaian maklumat. Jadi gambar-gambar kartun yang lucu dan menarik misalnya dapat membantu pelajar mengingati setiap peristiwa yang dipamerkan. Metodologi kajian. Keedah atau teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Ini menurut Gay 1996. Mereka bentuk kajian kualitatif yang bersifat kajian kes dengan unsur fenomenologi yang diaplikasikan dalam sebahagian daripada dapatan kajian ini, iaitu melalui penerokaan perasaan dan pengalaman sebenar setiap informan yang ditemu bual. Penyelidikan kualitatif, proses ini merupakan proses inquiry dengan kaedah tradisi bagi memahami dan meneroka masalah sosial atau manusia. Ini menurut Creswell 1998. Ini berfokuskan penelitian fenomena daripada pelbagai perspektif dan pembinaan makna adalah dari perspektif subjek menurut Noreni 2010. Yang tidak mementingkan kepada pengutipan data maklumat yang banyak, lebih kepada mendapatkan maklumat yang mendalam daripada jumlah sampel yang kecil. Sangat efektif dalam membincangkan faktor-faktor yang bukan bersifat numerical.
Okey, manakala untuk kajian kes ini, kajian kes yang saya gunakan, penggunaan reka bentuk penyelidikan kajian kes menggunakan data kualitatif amat sesuai apabila sesuatu kajian melibatkan pemerhatian seseorang individu atau unit, satu kumpulan manusia, keluarga, satu kelas, sekolah, satu masyarakat, peristiwa atau budaya. Ini menurut Maryam 2009. Jadi kes yang ingin dilihat dalam kajian kes saya ini ialah bagaimana penggunaan kaedah bercerita menggunakan gambar bersiri yang digunakan oleh guru dalam sesi pengajaran mata pelajaran sejarah tahun 4 dan penglibatan murid dalam sesi pembelajaran tersebut. Okay, jadi cara saya menjalankan kajian kes ini mengkaji kepada situasi sebenar kajian. Researcher go to the site. Itu yang telah saya lakukan. Okey, dalam kajian saya ini untuk informan melibatkan 2 orang guru yang mengajar sejarah tahun 4 dan 4 orang murid tahun 4 yang mengikuti pembelajaran sejarah. Okey, jadi pemilihan lokasi kajian, saya telah melakukannya di salah sebuah sekolah rendah kebangsaan di mana terdapat murid-murid tahun 4 yang sedang mengikuti mata pelajaran sejarah. Jadi faktor murid yang terdiri pada pelbagai agama, bangsa serta keturunan mempunyai tahap penguasaan yang pelbagai dalam mata pelajaran sejarah dan kedudukan sekolah yang mudah diakses. Okay, faktor guru diambil kira juga seperti pengalaman mengajar mata pelajaran sejarah dan kesanggupan guru untuk ditemu bual semasa melakukan kajian. Okey, pengumpulan data. Okey, pengumpulan data. Cara pengumpulan data saya telah lakukan menggunakan kaedah temu bual, analisis dokumen yang berkaitan dan juga melalui pemerhatian di dalam kelas. Bagi analisis dokumen yang berkaitan, ini merujuk kepada buku persediaan mengajar guru, lesson plan, latihan, tugasan, kerja rumah sejarah, buku latihan sejarah dan apa-apa saja yang ada kaitan dengan mata pelajaran sejarah tahun 4, termasuklah penggunaan ABM, inventory, buku inventory dan sebagainya lah, dan juga melalui pemerhatian saya sendiri dalam kelas. Ini ialah ini alat pengumpulan data Lincoln dan rakannya 1985 menyatakan dalam kajian kualitatif pengkaji adalah merupakan human instrument atau bertindak sebagai alat untuk mengutip data. Maksudnya di sini saya menjalankan kajian dengan saya sendiri ya, melakukan pemerhatian di dalam kelas. Okey, prosedur pengumpulan data. Okey, prosedur pemerhatian. Yang pertama saya gunakan prosedur pemerhatian. Saya memerhatikan tingkah laku, gerak-geri murid dan informan. Informan tadi ialah 4 orang murid dan 2 orang guru yang saya perhatikan semasa mereka, guru tersebut mengajar murid-murid di dalam kelas mengajar mata pelajaran sejarah. Okey, selain pada itu saya juga telah mencatat apa yang diperhatikan untuk mencari punca serta halangan yang wujud dalam aspek kegagalan murid dalam penguasaan mata pelajaran sejarah. Kemudian saya mengkaji sama ada kaedah bercerita menggunakan gambar bersiri dapat menarik minat murid. Bagaimana kaedah tersebut dapat membantu murid menguasai isi pelajaran sejarah dengan baik. Dan bagaimanakah persepsi murid dan penglibatan murid terhadap penggunaan gambar bersiri dalam mata pelajaran sejarah. Saya juga menggunakan prosedur temu bual. Temu bual secara berstruktur terhadap informan secara maya. Pengkaji meminta izin daripada informan sebelum temu bual dijalankan. Kemudian prosedur analisis dokumen, mendapatkan kebenaran, melakukan pemeriksaan dokumen seperti keputusan ujian sejarah, buku latihan, lembaran kerja murid, catatan refleksi guru, pemeriksaan rekod buku inventory panitia,
dan rekod penggunaan bahan bantu mengajar dalam buku panitia sejarah. Jadi hasil kajian, murid memberikan tumpuan yang lebih baik selepas guru mengajar sejarah menggunakan kaedah bercerita atau menggunakan kaedah bercerita dengan menggunakan gambar bersiri ya, semasa mengajar mata pelajaran sejarah. Dan hasil kajian juga menunjukkan bahawa murid lebih berminat dan fokus untuk belajar sejarah. Jadi masalah murid seperti hilang fokus masa belajar sejarah dapat diatasi dengan penggunaan kaedah bercerita menggunakan gambar bersiri oleh guru sejarah mereka. Jadi sekian saja untuk pembentangan PowerPoint saya.